Hai dan Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Paris, berusia 21 tahun dan untuk resensi buku kali ini saya akan melakukan resensi buku terhadap karya Khalil Gibran yang bertajuk Sayap-Sayap Patah atau dalam bahasa Arabnya Al-Ajniha Al-Mutakassirah dan dalam bahasa Inggerisnya lebih dikenali sebagai Broken Wings. Karya Khalil Gibran ini sebenarnya telah pun diterbitkan pada tahun 1912, tetapi naskah yang saya pegang sekarang ini sebenarnya telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh saudara Sufian Abbas bersama-sama dengan Ana bin Talib dan juga Nabilah bin Talib, dan kemudiannya telah pun diterbitkan oleh Buku Roman. Untuk resensi buku kali ini saya akan bahagikan kepada 3 segmen. Segmen pertama saya akan bercerita mengenai sinopsis buku Sayap-Sayap Patah yang diterbitkan oleh Buku Roman. Segmen kedua saya akan berkongsi dengan anda kenapa ataupun sebab mengapa anda perlu memiliki buku ini, dan segmen ketiga saya akan bercerita mengenai pengajaran serta kata-kata menarik yang saya temui semasa saya menelaah buku ini. Untuk kisah Sayap-Sayap Patah, sebenarnya ia berkisar mengenai percintaan tragis antara dua insan, iaitu seorang pemuda dan juga seorang wanita indah yang bernama Selma Karami. Tetapi mengapa ia dikenali sebagai percintaan yang tragis bukanlah disebabkan percintaan antara si miskin dan si kaya ataupun percintaan yang tidak direstui keluarga, bukan. Tetapi percintaan mereka ini dianggap sebagai percintaan yang tragis kerana Salma Karami terpaksa bernikah dengan seorang pemuda yang tidak dikenalinya kerana beliau telah dilamar oleh seorang biskop yang terkenal di Lubnan pada ketika itu untuk anak saudaranya, iaitu satu-satunya anak saudara yang dia ada yang bernama Mansur Begalib. Pada masa yang sama, ayah kepada Salma Karami iaitu Faris Effendi tidak perlu bersetuju dengan permintaan biskop itu, sebab masyarakat pada zaman dahulu beranggapan bahawa segala arahan, segala permintaan yang datang daripada orang-orang agama ini perlu dipatuhi, perlu dituruti, sebab kata-kata mereka itu dianggap seperti sabda dari langit, yang mana jika seseorang tidak mematuhinya maka mereka akan ditimpa malapetaka. Dan ia berterusan. Kenapa ianya menjadi tragis? Disebabkan Salma Karami ini tidak pun dicintai oleh Mansur Begalib, oleh suaminya sendiri, malah beliau sendiri menghadapi pelbagai kesulitan dalam perkahwinan. Jadi kalau anda nak tahu apa yang terjadi antara Salma Karami dan pemuda yang sangat beliau cintai itu, adakah mereka dapat merasai bahagia pada akhirnya, ataupun sayap-sayap Salma Karami yang telah patah tidak lagi membolehkan Salma Karami untuk terbang dan mencari cinta sejati. Kalau nak tahu, dapatkan buku ini dan baca segera. Dan untuk kumpulan cerita jiwa berontak, ia mengandungi 3 cerpen iaitu Taufan, Seruan Kubur dan juga Roshani, di mana ketiga-tiga cerpen ini mengangkat tema yang pelbagai. Ada yang berkisar mengenai ketidakadilan, kemasyarakatan dan juga ada sedikit sebanyak mengenai percintaan. Untuk segmen kedua ini, saya akan berikan anda 5 sebab kenapa anda perlu miliki buku ini. Pertama, buku ini menggunakan bahasa yang muluk, bahasa yang indah, tetapi mesej yang ingin disampaikan oleh penulis mudah untuk difahami. Sebab yang kedua, kerana penulis berjaya mengangkat tema yang pelbagai. Walaupun ia berkisar mengenai percintaan, tetapi penulis tidak mengesampingkan tema-tema lain seperti kekeluargaan, kemasyarakatan dan juga ketidakadilan yang berlaku dalam sesebuah masyarakat. Dan ternyata sebenarnya tema kekeluargaan itulah yang paling menyentuh hati saya. Yang ketiga, kenapa anda perlu miliki buku ini adalah disebabkan walaupun penulis Khalil Gibran menulis buku ini 108 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 1912, tetapi pengajaran yang terkandung di dalamnya sangat relevan untuk diguna pakai ataupun untuk dicerap sehingga ke hari ini. Dan ia membuatkan saya percaya bahawa sastra ini tidak pernah mati. Untuk sebab yang keempat, kenapa anda perlu miliki buku ini ialah walaupun buku ini agak nipis, tetapi ilmu yang terkandung di dalamnya sangat banyak
Dan anda boleh menghabiskan buku ini dalam masa yang lebih kurang 1 hari. Dan sejujurnya saya berjaya menghabiskan buku ini dalam masa 2 jam 30 minit. Jadi kalau saya boleh, anda juga boleh. Dan sebab kelima, kenapa anda perlu miliki dan baca buku ini ialah kerana penulis berjaya mengaitkan setiap satunya dengan alam seperti bumi, bulan, matahari dan dedaunan dengan begitu cantik dan indah sekali. Sejujurnya saya merasakan ia amat sukar untuk kita mencari karya-karya sebegini pada masa sekarang. Memandangkan buku Sayap-Sayap Patah ini sebenarnya lebih mengangkat tema percintaan. Jadi antara pengajaran yang saya peroleh daripada membaca buku ini ialah yang pertama, walau sekuat mana pun rasa yang kita ada, jodoh bukanlah takdir yang ditulis oleh pilihan manusia. Dan pengajaran yang kedua, ketidakadilan dalam sesebuah sistem itu pasti ada. Tetapi yang lebih penting, yang lebih besar ialah bagaimana kita menerima dan bertindak semula ke atasnya. Antara ayat-ayat menarik yang saya peroleh apabila saya membaca buku ini dan saya akan kongsikan kepada anda, mungkin satu, mungkin dua. Ini menyentuh tentang tema kekeluargaan dan sejujurnya ia sangat menyentuh hati saya. Ayatnya begini, tiap segalanya dalam alam bercakap tentang ibu. Matahari adalah ibu bumi dan memberinya santapan. Ia tak akan meninggalkan alam maya di waktu malam hinggalah ia telah menidurkan bumi dengan lagu laut, nyanyian burung dan ratib sungai. Dan bumi ini adalah ibu pepohon dan bunga. Ia membesarkan mereka, menyusukan mereka dan menjaga mereka. Pepohon dan bunga pula menjadi ibu kepada buah-buahan dan benih. Ibu, ilham segala kewujudan, adalah jiwa lestari yang dipenuhi keindahan dan kecintaan. Yang kedua, saya ambil daripada cerpen ataupun kumpulan jiwa berontak yang bertajuk Taufan. Hipokrasi akan kekal meski jarinya berwarna dan dikilatkan. Penipuan takkan berubah meski sentuhannya menjadi lembut dan halus. Kepalsuan takkan menjadi kebenaran meski ia dipakaikan dengan jubah sutera dan diletakkan di istana. Sifat tamak takkan dipuaskan, seperti juga perbuatan jahat takkan menjadi kebaikan. Ini ialah antara yang saya suka, ayat-ayat yang digunakan dalam buku Sayap-Sayap Patah. Tetapi kalau anda nak tahu lebih lanjut sebab banyak sangat ayat-ayat menarik yang di dalam ni, jangan lupa dapatkannya di pasaran segera dan baca buku ini. Kita dah pun selesai ketiga-tiga segmen iaitu mengenai sinopsis buku Sayap-Sayap Patah. Juga saya dah pun berikan sebab kenapa anda perlu miliki buku ini. Dan segmen ketiga mengenai pengajaran dan juga ayat-ayat menarik yang telah pun saya kongsikan daripada buku ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan selamat membaca.